Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Adakah aku hamba yang bersyukur? Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ucapan syukur bermaksud segala puji-pujian hanya untuk Allah. Mana kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur, hati akan menjadi semakin tunduk dan tenteram.
lazimnya tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali diberikan suatu nikmat, kita akan bersyukur mengingati si pemberi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh itu, kalimah syukur merupakan kalimah yang utama dan lebih baik perlu diucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seorang dari umatku, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, nescaya kalimah Alhamdulillah yang diucapkan adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Riwayat Ad-Dailani. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dengan bersyukur dapat menambah nikmat yang sedikit. Dengan bersyukur dapat menambah nikmat yang sedikit, menghindar diri daripada kekufuran, mendekatkan hubungan dengan Allah dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan. Meskipun sifat dan rasa syukur merupakan sifat yang mulia, namun tidak ramai dalam kalangan kita yang mampu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur dengan nikmat Allah kerana sentiasa merasa tidak cukup dan gelisah dengan apa yang dimiliki. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah tidak terdetik di hati untuk berterima kasih kepada Allah. Akibat mereka hanyut dan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan dengan Allah menjadi semakin jauh. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya syukur itu sangat sukar bagi mereka yang miskin jiwa. Pelbagai nikmat Allah anugerahkan, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan segala nikmat yang dikurniakan Allah ini, khususnya mata, telinga, hati, harta, pangkat, kedudukan serta lain-lain, dan jangan sekali nikmat itu digunakan untuk menderhakainya. Oleh itu, Allah mendidik manusia supaya bersyukur padanya, supaya hati lebih tenang. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya adakah ketika dan saat ini kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitinya, ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur. Begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebagai seorang mukmin, kita dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang diperolehi dan ujian yang dihadapi. Apabila diuji dengan kemiskinan, dan apabila diuji dengan penyakit, harta dan pelbagai ujian, hati perlu bersabar dengan bersyukur, kerana yakin setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah yang tersembunyi. Antara cara menzahirkan rasa syukur ialah dengan berkongsi harta, dengan berkongsi wang ringgit, makan, minum, kenderaan, ilmu dan sebagainya kepada orang lain. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, syukur ibarat baja rezeki. Jika seseorang bersyukur, rezekinya berupa ilmu, rezekinya berupa harta, rezekinya berupa kesihatan, masa dan tenaganya akan bertambah subur dan berkembang menjana pahala yang berkekalan. Sudah menjadi lumrah kehidupan, ada yang dikurniakan rezeki yang mencukupi, malah ada yang berlebihan.
Namun sebaliknya ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun keadaan kita, kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Memberi. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, realitinya tidak ramai dalam kalangan kita mampu untuk melafazkan rasa syukur apabila dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandang dan lihatlah di dalam diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa? Sebagai hamba Allah, kita dituntut supaya bersyukur kerana ianya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan nikmat yang tidak terhitung. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tidak dinafikan pada hari ini ramai yang masih terkesan dengan penularan COVID-19. Namun begitu, di sebalik ujian yang menimpa, kita dapat mendidik hati sentiasa bersabar dan bersyukur. Tidak ramai yang mampu bersyukur dengan ujian dan musibah. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah tekanan, menyalahkan takdir atas apa yang berlaku tanpa redha. Tawakal dan bersyukur pada Allah atas segala ujian yang dihadapi. Oleh itu, ia mendorong berlakunya pelbagai tindakan luar jangkaan akibat dari sikap putus asa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang manusia kita juga sering mengeluh tentang kehidupan yang kita lalui. Lebih-lebih lagi kita merasakan kurang senang dengan merasa tidak cukup dengan nikmat pemberian Allah. Sebagai seorang yang beriman, didiklah hati agar bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menyedari masih ramai yang kurang bernasib baik berbanding kita, namun mereka tetap juga bersyukur. Di samping itu, seseorang yang merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melaksanakan ibadat secara konsisten, melakukan ibadat-ibadat tambahan dan ibadat sunat yang lain seperti membaca Al-Quran, berpuasa sunat, berzikir dan berselawat, hadir berjamaah serta menuntut ilmu di masjid, dan surau dengan sungguh-sungguh mencari waktu yang terluang melakukan ibadat sunat tersebut. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jaminan tersebut tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam alfa dan lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mentingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat peluang dan ruang yang digunakan oleh Nabi untuk melakukan ibadat sehingga bengkak kedua kaki baginda. Peristiwa ini direkodkan melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta yatafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atatna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Faqala, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan solat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah,
Apa yang engkau lakukan sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah. Lalu baginda menjawab, wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut, kerana ianya jalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia merupakan jambatan menuju ke akhirat, dan nikmat di dunia bersifat sementara berbanding nikmat akhirat. Jika apa yang diharapkan berlaku, maka bersyukurlah atas nikmat kurniaan Allah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabar dan bersyukur. Begitu juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur kerana nikmat keselamatan yang dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah. Meskipun negara belum pulih daripada kesan COVID-19, namun kita perlu memperbanyakkan rasa syukur atas peluang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, kalimah Alhamdulillah. Kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucap sebagai pujian dan syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu istiqamah mendidik jiwa agar bersabar dan bersyukur, kerana kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia pada hari ini. Yang ketiga, mukmin yang dikagumi ialah yang sentiasa bersyukur atas setiap kebaikan atau nikmat yang diperolehi, meskipun nikmat tersebut kecil dan sedikit, sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi auzi'ni an ushkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur dan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Al-Ahqaf ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisalil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatir rabbaniyah wa khiddiqatis samadaniyah jalalata malikal munazzam Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Sarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil awana wal hidayata wat taufiq wasihata wassalamata min kali wahli ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Saifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslahil muzaffina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah petunjuk kepada kami ya Allah untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba' wal bala wal marada wasyada'id wal mihan lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabi jadid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan makan ruang-ruang di sebelah kanan dan kiri masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
والشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعلم على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل
واعف عنا